Baik, kalau kita masih ingat, bila mana Nabi Musa AS pilih 70 orang. 70 orang pemuka Yahudi. Sebab Yahudi masa tu ada 12 puak. Ada 12 puak terbuat bukit Tur Sina masa nak ambil kitab Taurat. Ada. Jadi mereka ni tak nak taat. Kemudian Allah SWT mengangkat bukit. Bukit berada di atas kepala mereka. Seolah mereka akan dihempak oleh bukit itu. Lalu mereka itu mengambil perjanjian dengan Allah SWT. Yang mereka akan mengikut apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Dan itulah kita. Apa yang ikut dalam kitab Taurat itu? Allah Ta'ala menceritakan sifat Nabi yang terakhir. Sifat Nabi terakhir itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di situ diperintahkan supaya orang Yahudi ini beriman kepada Allah Ta'ala dan ikut beriman juga apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perjanjian yang telah ada dalam kitab Taurat. Itulah nampak itu perjanjian kepada puak Yahudi. Puak Yahudi tadi. Baik. Jadi Allah peringatkan dah. Jadi samalah. Sama ada kepada sahabat Nabi sendiri ataupun yang puak Yahudi, walaupun ke mana pun semuanya sama belaka. Iaitu peringatkan segala perjanjian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimah, para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kemuliaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan pada sebuah jemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebagai meneruskan lagi kita lihat surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Surah Maidah ayat yang ke-7. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat yang lepas, maka Allah SWT ceritakan kepada kita dan juga jalan yang Allah bagi untuk sucikan diri kita, terutama untuk beribadat. Maka disyariatkan kepada umat Islam sebelum beribadat, terutama solat, hendaklah berwuduk. Hendaklah berwuduk. Dan apabila tidak ada air ataupun tidak mampu untuk menahan air, maka Allah Subhanahu wa taala beri lagi Allah kelonggaran, maka boleh gunakan debu tanah untuk tayamum pula. Subhanallah, itu nikmat Allah SWT yang besar. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-7 ini, saya nak kaitkan sedikit pada ayat yang lepas itu. Kalau kita lihat dalam ayat lepas itu tentang anggota wuduk,
Anggota wuduk yang ada dalam ayat itu ada 4. Kalau tengok 4-nya, iaitu basuh muka, basuh tangan hingga siku, kedua tangan menyapu kepala dan membasuh kaki. Jadi 4 anggota yang itu merupakan yang wajib. Dan ini sahajalah yang menjadi fardu wuduk dalam mazhab Hanafi. Mereka ambil itu saja 4. Cuma kita mazhab Syafi'i ditambah 2 lagi. Yang pertama niat. Minggu lepas pun saya dah bahaskan sebab dalam mazhab Hanafi niat itu bagi mereka tidak wajib. Tapi kalau niat itu lebih sempurna. Kita niat itu adalah rukun. Kita tambah niat satu. Dan yang kedua tambahan kita adalah tertib. Baik, saya nak ambil perbahasan tu masalah huruf waw. Ni tu ada pengetahuan kita. Kalau kita lihat itu ada huruf waw. Waw itu dalam bahasa Arab dipanggil huruf ataf. Huruf ataf. Tu ataf untuk huruf sambungan. Dengan makna dan. Jadi maka di sini, waw itu dikatakan oleh Imam Syafi'i. Waw itu yang pada lepas waw itu dikatakan oleh Imam Syafi'i, waw itu litertib. Maknanya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Sebab tu ditambahnya satu lagi rukun, iaitu tertib. Baik, sementara mazhab Hanafi, biasa 2 ni yang beza sikit senang mudah untuk diingat Mazhab Hanafi, waw itu dipanggil waw dia kata li mutlaqil jam'i. Semata-mata untuk menghimpunkan sahaja. Untuk menghimpunkan saja. Oleh sebab itu bagi dia dalam mazhab Hanafi, maka tertib tidak menjadi rukun. Tidak menjadi rukun. Sebab tu dalam hal dia ni, kalau dia andai kata orang tu dia mula nak ambil wuduk, dia basuh kaki dahulu, sah dalam mazhab dia. Sebabnya waw itu katanya adalah untuk himpunan semata-mata. Jadi maknanya apa disebut kena buat belaka, tetapi tidak menunjukkan kepada tertib. Baik, berbeza kepada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tak apalah. Walaupun kita kata apa, itu pendapat dia. Pendapat dia, tetapi di sudut amalan sebenarnya sama saja. Semua sama saja. Tak adalah orang dia yang basuh kaki dulu. Tak ada, tak pernah lihat. Semuanya akan jadi macam kita juga. Cuma perbahasan masalah waw tu dia. Okey, itu untuk tambahan kepada ayat yang lepas. Ni ayat lepas panjang juga kan. Dan juga lama juga perbahasan kita. Kalau kita nak ambil masalah fiqh itu, subhanallah 1 jam pun ada situ. Untuk perbahasan fiqh saja. Okey, baik, insya-Allah. Jadi dalam ayat lepas maka Allah jelaskan itu sebagai nikmat kepada umat Islam Sebab tu kalau lihat pada hujung ayat Allah sebut ba'da minash syaitanir rajim walitimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah sebut dah. Supaya Allah Taala sempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kamu wahai umat Islam, supaya kamu mensyukuri atas nikmat Allah Taala tadi. Subhanallah. Hebatnya umat Islam. Allah Taala bagi air sebagai untuk bersuci. Tak ada air, boleh pula tanah. Sedangkan umat zaman dahulu mereka tak boleh. Tanah ni khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadikan sebagai alat untuk taharah, Okey, baik. Jadi insya-Allah kita masuk pada ayat yang ke-7 ni. Ayat ke-7 ni slide ni Allah Taala mengingatkan kepada kita lagi nikmat risalah. Risalah ni maksudnya adalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, perutusannya sebagai rasul dan juga dikurniakan mukjizat Al-Quran kepada baginda. Dan juga nikmat risalah dan juga Islam, nikmat agama ini. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang 7 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
tersebut. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada hamba-hamba yang beriman tentang nikmatnya yang Allah kurniakan kepada mereka, yang merupakan syariat agama yang luhur, yang ditetapkan untuk mereka. Nah, dan dia Allah Ta'ala juga mengutuskan Rasul kepada mereka. Itu Rasul sebagai jadi idola, panduan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ya. Dan di samping itu Allah Ta'ala mengambil janji ke atas mereka untuk bai'atnya. Janji setia kepada Nabi SAW, mengikutinya, menolongnya, membelanya, melaksanakan agamanya dan menyampaikan agama darinya, serta menerima agama itu dengan sepenuhnya. Baik, jadi sebab itu Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum", dan ingatlah kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu. Kurniaan Allah kepada kamu yang maksudnya adalah Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Subhanallah. Cuba kita lihat dah, kita terasa dah dengan kita berada dalam agama Islam ini, nikmat Allah Ta'ala beri amat banyak sekali. Kita boleh buat perbandingan dengan agama-agama lain. Tu. Baik. Dalam agama Islam ada lebih lagi daripada agama lain. Kita lebih bertoleransi, berkasih sayang, bertolak ansur. Subhanallah, saling bantu membantu antara satu sama lain. Cuba kita lihat agama lain. Bukan mereka tak ada bantuan, tetapi tidak seperti agama kita, agama Islam. Subhanallah. Kita boleh lihat sekarang, seperti mana kita rakyat Malaysia kita ni, alhamdulillah. Kita tak melihat saudara-saudara kita di Palestin begitu saja, tapi kita hulurkan bantuan, kita beri apa yang kita mampu. Subhanallah. Inilah hubungan yang amat kuat, iaitu Islam, yang tidak membezakan warna kulit, bangsa, sebab agama kita hanya satu, agama yang menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama sekali, maka Allah jelaskan nikmat sini adalah nikmat agama. Nikmat agama. Sebab agama ini, agama Islam ni adalah agama yang paling sempurna. Sejak mana Allah turunkan agamanya itu kepada hamba-hambanya. Sejak zaman Nabi Adam AS ni, maka agama ni yang paling sempurna sekali. Perfect. Tak ada dah. Tak ada kekurangan dan tak ada lagi tokok tambah semuanya. Semuanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang kedua pula Allah sebut, Allah ingatkan apa? Wa mitsaqahu alladhi wasaqakum bih. Itu dah. Tadi Allah kata ingatkan, Allah ingatkan apa? Kurnia Allah kepada kamu. Yang kedua pula, dan perjanjiannya. Perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kamu. Mana kita telah buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Baik, bila mana? Ingat, iz qultum sami'na wa ata'na. Ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kami dengar, kami taat. Okey. Di mana yang kita pernah berjanji dengan Allah Ta'ala? Sering kali saya peringatkan dah. Ingat, semuanya kita telah berjanji dengan Allah Ta'ala, dia alam roh lagi. Dia alam roh lagi. Bila Allah Ta'ala menggap perjanjian, bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS, maka ditepuk pada belakang Nabi Adam AS, maka keluarlah zuriat-zuriatnya yang pertama sekali daripada ahli syurga. Dan bila ditepuk kali yang kedua pula, maka keluar pula ahli neraka. Namun demikian Allah Ta'ala ambil perjanjian semua dengan hamba-hamba ini. Dan kerana Allah sebut, simple saja, ringkas je. Alastu bi rabbikum. Itu perjanjian, ingat tu. Kita dah buat perjanjian. Mungkin kita kata kita hidup sekarang, bila kita berjanji dengan Allah Ta'ala? Di alam roh. Jangan kita pertikaikan, saya sekarang ni saya dah hidup, mana saya buat perjanjian? Tak boleh buat macam tu. Allah yang maha mengetahui. Allah buat perjanjian dengan kita. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Qalu bala. Semua roh menjawab, qalu.
Mereka menjawab apa? Bala, sudah tentu. Inilah yang Allah sebut, idh qultum sami'na wa ata'na. Kata mereka apa? Kata manusia, kami dengar dan kami taat. Perjanjian kita, kami dengar. Makna segala perintah Allah Ta'ala, kita akan taat. Segala yang diperintah untuk dilaksanakan, maka kita laksanakan. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, maka kita jauhi. Inilah adalah perjanjian yang kita telah laksanakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika bila dah di alam roh tadi. Baik. Baik, dan juga perjanjian. Perjanjian ini ataupun dia juga sekarang dalam bahasa Arab panggil bai'at. Perjanjian ini adalah bai'at. Di antaranya para sahabat mereka pernah berbai'at dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Ada banyak peristiwa. Perjanjian adalah bai'at yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW ketika menyatakan keislaman mereka. Jadi sahabat-sahabat dulu mereka Islam, mereka akan bai'at dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya perkataan mereka ini apa yang dikatakan oleh para sahabat. Kami membai'at Rasulullah untuk mendengar dan patuh. Itu kata mendengar, telah bai'at perjanjian persetiaan mendengar dan patuh baik dalam keadaan apa sekalipun maupun terpaksa. Kami pun akan lebih mendahulukan baginda daripada diri kami. Kami pun berjanji tidak akan mencabut pemerintahan dari pemiliknya. Jadi makna apa yang diperintahkan itulah yang kami akan laksanakan. Okey. Baik, kalau kita lihat yang paling kita boleh kata setiap sahabat tu masa mereka Islam, maka mereka akan bai'at dengan Nabi SAW. Baik, kita ambil sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah ya. Baik. Jadi wakil-wakil daripada Madinah ni, mereka hantar wakil tak? Baik, ada dua kali. Tak? Yang pertama itu hanya beberapa orang saja. Kemudian kali yang kedua pula, iaitu yang berlaku dalam bulan haji. Bulan haji ya. Yang dikatakan sebagai perjanjian. Ini perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah dia. Perjanjian Aqabah ni maknanya yang pertama sekali bila datang hanya beberapa orang saja daripada puak Ansur, daripada Ansur ya. Daripada puak Ansur tu penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Hanya beberapa orang saja kali yang pertama tu Rasul bertemu mereka pada musim haji. Secara diam-diam mereka ini telah mula Islam. Maka itu berlakunya persetiaan ataupun dipanggil bai'at Aqabah yang pertama. Dan mereka berjanji yang tahun akan datang mereka akan datang lagi lebih ramai lagi. Ya. Dia. Jadi pada tahun yang seterusnya pula datang mereka daripada Aus Khazraj ini lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Malahan ada juga bersama mereka kaum wanita yang datang. Jadi mereka ini dipanggil bai'at ataupun perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua. Itu yang kita nampak jelas sekali ya di kalangan kaum Ansar. Masa mereka nak terima Nabi SAW. Dan kalau perjanjian yang kedua itulah yang membuatnya rentetan Rasulullah boleh berhijrah ke kota Madinah. Sebabnya di antaranya dalam perjanjian tadi subhanallah, macam yang kita telah kita sebutkan tadi, mereka berjanji akan patuh taat pada Rasulullah dalam apa keadaan sekalipun. Mereka akan dahulukan diri dan harta mereka. Untuk menegakkan agama Islam. Untuk berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang mereka lakukan bila mana Nabi sallallahu berhijrah ke kota Madinah. Okey, itu yang saya kata awal juga tak? Sebab Rasulullah masa tu berada di kota Mekah. Okey. Dan waktu sebab benda itu ada disebutkan dalam
dalam Al-Quran tidak secara jelas, tak juga jelas, tapi ada tentang ayat-ayat yang berkaitan sedemikian. Dan yang paling jelas sekali adalah kalau kita nak baru je kita lepas dahulu, iaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Tu yang berlaku pada tahun 6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah tu antara orang Islam Madinah dengan orang musyrikin Mekah. Okey. Tapi sebelum perjanjian Hudaibiyah tu ada lagi dalam tu bai'at yang dikenal bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan. Tu perjanjian sahabat-sahabat Nabi SAW ini kepada baginda. Tu mereka akan menegakkan Islam. Terutama tu ketika itu mereka mendengar berita angin, kabar angin tentang pembunuhan Sayyidina Osman. Sebab Sayyidina Osman tu yang diutuskan ke kota Mekah untuk beritahu kepada pemimpin Quraisy, Nabi datang dengan sahabat-sahabat ini bukan nak berperang, tapi datang nak buat umrah. Tapi tahun itu tak dibenarkan. Maka lepas tu baru berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Baik, sampai itu dah. Di antara dua tempat yang nyata maksud perjanjian tadi mereka telah berjanji dengan Nabi SAW. Baik, kalau kita lihat dalam surah Al-Hadid, surah lain, surah Hadid ayat ke-8, Allah Ta'ala berfirman, Ba'da minasyaitonir rajim, wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Allah peringatkan juga dah tentang perjanjian Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Allah sebut dah ada perjanjian dah ada. Dah ada jadi jangan sekata sekarang itu kita apa? Bila kita tak ambil tahu tentang hal-hal agama ni, maka kita tak tahu yang kita ni telah berjanji dengan Allah Ta'ala. Nanti esok boleh jawab tak? Mana saya tahu? Tak. Malaikat tak akan dengar jawapan tadi, dan Allah Ta'ala pun tak akan terima jawapan tadi. Kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada juga pendapat di kalangan ahli tafsir bahawa ayat ini merupakan peringatan untuk kaum Yahudi. Kaum Yahudi iaitu berkenaan dengan janji yang telah diambil oleh mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mematuhi syariatnya. Ini seperti mana kalau kita diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talhah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, ini ada dalam kitab-kitab mereka pun ada. Dalam kitab Taurat. Kitab Taurat tu. Baik, kalau kita masih ingat, bila mana Nabi Musa AS pilih 70 orang. 70 orang daripada pemuka Yahudi. Sebab Yahudi masa tu ada 12 puak. Ada 12 puak terbuat bukit Tur Sina masa nak ambil kitab Taurat. Ada. Jadi mereka ni tak nak taat. Kemudian Allah SWT mengangkat bukit berada di atas kepala mereka, seolah mereka akan dihempak oleh bukit itu. Lalu mereka itu mengambil perjanjian dengan Allah SWT, yang mereka akan mengikut apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Dan itulah kita, apa yang diikut dalam kitab Taurat itu, Allah Ta'ala menceritakan sifat Nabi yang terakhir. Sifat Nabi terakhir itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di situ diperintahkan supaya orang Yahudi ini beriman kepada Allah Ta'ala dan ikut beriman juga apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perjanjian yang telah ada dalam kitab Taurat. Itulah nampak ya? Itu perjanjian kepada puak Yahudi. Puak Yahudi tadi. Baik. Jadi Allah peringatkan dah. Jadi sama ada kepada sahabat Nabi sendiri ataupun yang puak Yahudi, walaupun mana pun semuanya sama belaka. Iaitu peringatkan segala perjanjian tadi. Dah. Baik. Sebab tu Allah sebutkan kata-kata mereka apa? Iz qultum sami'na wa ata'na.
Itu yang dikatakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Dan kita juga kepada Allah Ta'ala di zaman alam roh. Dan begitu juga puak Yahudi. Dan masa mana mereka dibawa oleh Nabi Musa untuk mengambil kitab Taurat. Baik, sebab tu Allah Ta'ala peringatkan tadi supaya kita ingat balik. Maka Allah berfirman, wattaqullah. Tu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Tu takwa ya. Baik. Jadi sebagai penegasan dan juga perintah Allah Ta'ala kepada kita supaya hendaklah kita sentiasa bertakwa dalam segala keadaan. Kita fahamlah, senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, semua kena taat pada Allah SWT. Baik, ingat saya kata bila sebut takwa ni mesti ada dua elemen. Yang pertama taat bentuk tunaikan segala perintah Allah SWT. Yang kedua tinggalkan jauhi segala bentuk yang dilarang. Itu takwa tadi ya. Sebab tu Nabi SAW pernah tunjuk kepada sahabat-sahabat tu, Nabi tunjuk di dada sambil dengan jari telunjuk di dada baginda. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi kata takwa di sini. Sebab apa? Di dada, dalam dada ada hati. Makna takwa tu berada dalam hati. Jadi sebab itulah kalau seorang tu yang bertakwa, maka hati dia hati yang elok, hati yang baik. Kalau hilang takwa, hati itu rosak. Hati itu rosak. Itulah apa? Tandanya hati itu sama ada orang bertakwa ataupun tidak sebaliknya. Baik. Baiklah, jadi kemudian sebenarnya Allah SWT perintahkan supaya bertakwa, iaitu jangan khilaf, bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya, kemudian Allah Taala peringatkan semua tu. Apa yang kita lakukan itu semua akan kembali kepada kita manfaatnya. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui isi hatimu. Allah Ta'ala maha mengetahui isi hatimu. Allah ceritakan Allah tahu apa yang terdapat dalam hati kita. Supaya kita faham. Hati ni benda dalaman. Benda dalaman iaitu batin. Sedangkan hak zahir ni manusia pun boleh lihat juga. Jadi makna semuanya itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Itu jawapannya. Ya. Sebab itulah dalam hal bertakwa tadi mesti ada pada apa? Zahir dan batin. Zahir dan batin. Zahir boleh takwa pada Allah, dan batin iaitu pada hati juga ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang Allah Taala peringatkan, nikmat Allah Taala kurniakan kepada umat Islam ni. Allah bagi Islam sebagai agama. Kalau tidak manusia dah. Kalau kita lihat yang lebih tengok sejarah orang Arab. Orang Arab lagi. Sebelum Islam, orang Arab ni orang yang tidak ada tamadun. Sehingga Rom dan Parsi pun tak melihat mereka. Tak lihat mereka tu sebab tak nak. Puak tak ada tamadun. Kalau bergaduh sikit, berperang beratus-ratus tahun. Kes sikit je. Bukan kes banyak. Pada benda tu boleh bertolak ansur. Tak boleh. Semuanya, setiap kabilah nak tunjuk hebat belaka. Nak tunjuk mereka ni yang paling gagah sebagainya. Sebab tu peperangan berlaku tu, subhanallah. Sejak dulu lagi. Sejak dulu lagi sebab tu kita peperangan sejak dulu sampai bila-bila pun memang akan berlaku di kawasan Tanah Harak ni takkan berhenti. Kita tengok Walau kita tengok ataupun contoh kita tengok macam kita sekarang ni saudara kita di Palestin dengan Israel. Baik dulu kita tengok Iraq sebagai negara Arab juga tak? Iraq semua ni kawasan Arab ni itulah yang akan jadinya sampai bila-bila. Sebab mereka ni kalau kita lihat seolah sejarahnya kemajuan pada tengah tu dulu. Tengah-tengah dunia tu dulu adalah di negara-negara Arab. Sebab di sana Allah Taala utuskan para anbiya alaihi wasallam. Tak ada negara ajam. Tak ada nabi-nabi di negara ajam hak di semuanya kawasan hak keliling dipanggil Jaziratul Arab. Okey baik. Baik, jadi setelah itu setelah mana Allah Ta'ala peringatkan kepada kita telah buat perjanjian kepada Allah Ta'ala nak jadi sebagai orang yang sentiasa taat, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tadi. Sebab tu kita kena ingatlah diri kita
Kita ni hamba Allah SWT. Sebab tu selalu kita kena ingatkan, kita datang kepada Allah SWT dan kepada Allah Ta'ala dah jua tempat kembali kita. Di sanalah kita akan mendapat balasan hak sebenar. Ingatlah Nabi SAW, bapa bagi segala anbiya, bagi segala manusia ini, datang daripada syurga, dan ke syurga lah juga tempat tuju mereka, bukan tempat lain. Jadi sebab tu kita kena ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang dibuat oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan terutamanya kita umat Nabi Muhammad, maka kena ikutlah syariat yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baik, dan seterusnya maka Allah tuju pula iaitu kepada umat Islam ni Allah Ta'ala tujukan kewajipan supaya sentiasa bersikap adil. Bersikap adil. Adil ni dan segala-galanya. Lihat ayat seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Baik, jadi seterusnya Allah perintah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nampak je? Orang beriman ni maknanya mereka yang yakin. Mereka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah Taala dan apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kunu qawwamina lillah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Menegakkan kebenaran. Iaitu maknanya, jadilah kamu semua orang-orang yang selalu menegakkan al-haq. Hak ni yang betul kena kata betul, mana? Yang batil maka kita katakan sebagai batil. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena berani kata benda hak betul. Subhanallah. Bukan kita kata satu itu dengan sebab apa? Sebab kerana manusia ataupun dan seseorang. Ataupun kerana nak cari apa? Populariti. Nak jadi soho. Tidak Tapi kita nak menegakkan agama Allah sebagai hamba Allah. Yang menegakkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintah itu kita laksanakan, dan apa yang dilarang itu yang kita kena jauhi. Jadi Allah sebutkan situ, tegakkan. Qawwami lillah itu tegakkan kebenaran kerana Allah, kerana agama Allah. Syuhada bil qist. Tu sebagai saksi. Sebagai saksi dengan adil. Maknanya apa sekalipun, kalau kita ini untuk menyaksikan sesuatu, jadilah dengan adil, iaitu yang benar dikatakan benar, yang dusta dikatakan sebagai dusta. Jangan duk terbalik pula. Tu. Tapi hari ini kalau kita lihat, manusia sanggup tukarkan, nampak? Tukarkan agama dengan dunia. Malahan Allah sebutkan tentang Yahudi yang Quran ini cukup banyak yang Allah pesan kepada mereka dah. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Perkataan samanan qalila tu berkali-kali. Terutama kepada pendeta-pendeta Yahudi, sebab mereka ni yang telah menukarkan agama hak sebenar. Allah kata apa? Jangan kamu membeli itu menukarkanlah. Menukarkan dunia yang sedikit ini, samanan qalila, dunia yang sedikit ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah yang berlakunya manusia sanggup sebab dia rasa apa? Dia dapat hak dunia ni, dia senang untuk dunia, dia sanggup gadai agamanya. Allahu Akbar. Jangan jadi begitu. Itulah orang yang zalim. Baik, dalam kitab As-Sahihain
Sahih Bukhari Muslim. Hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, ayahku atau Bashir radhiyallahu anhu memberi satu pemberian kepadaku. Pernah ayah dia bagi kepada dia. Baik, maka ibuku, dia katanya, dia Amrah binti Rawahah. Ni atau anak sahabat dia, Amrah binti Rawahah radhiyallahu anha mengatakan kepadanya, aku tidak reda hingga engkau menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksinya. Tu lah. Tu. Orang zaman dulu, nampak mereka nak supaya bukti yang kukuh. Baik. Dia pun datang kepada baginda SAW untuk memintanya sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Tu maksud dia, hak ayah dia tadi tu, Bashir tu pergi pada hak Nu'man tadi. Maka baginda bertanya, tengok, akulla waladika nahalta mislahu, apakah semua anakmu yang telah kamu berikan sepertinya? Maknanya kalau begitu mak dia tu nak supaya Nabi jadi saksi tu. Dia menjawab tidak. Tidak dia. Bila Rasulullah SAW dengar yang sedemikian, maka Allah bersabda kepadanya, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, wa qala inni la ashhadu ala jawrin. Ni Allah berpesan kepada Bashir radhiyallahu anhu. Nabi kata dia, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Subhanallah. Nampak tak? Ini hak ceritanya tadi. Hak ayah ni, dia bagi pada anak ni, mungkin dia tak bagi pada anak lain. Tu. Kadang-kadang ada juga tak pilih kasih pada anak-anak pun. Nabi larang tu, nampak tu? Tak boleh. Nabi kata bertakwa kepada Allah, berlaku adil terhadap anak-anak. Kepada anak pun kena berlaku adil. Sebab orang di bawah tanggungan kita tak? Kalau ada isteri hak lebih daripada seorang tu, lagilah kena berlaku adil. Tu lagilah nak kena jaga daripada anak kan. Sebab anak ni boleh dengar cakap bapak sikit. Kalau yang isteri tu, kadang-kadang kontra Baik. Baginda menegaskan lagi, aku tidak menjadi saksi atas kezaliman. Tu Nabi, aku tak akan jadi saksi ke atas kezaliman. Jadi ceritakan oleh Nu'man, ayahku pulang dan menarik sedekahnya kembali. Sebab dia tak bagi pada anak lain, dia bagi pada seorang sajalah. Dia ambil semula. Kemudian dia berlaku hak adil tadi. Baik, kemudian Allah pesan lagi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum. Ni Allah, jangan kamu, dia kata kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kaum ni bukan nanti kata ramai, pada seseorang lah. Kalau kita benci kepada dia sekalipun, jangan pula kita ni duk tolong orang lain tu nak menjatuhkan dia ataupun apa-apa sekalipun. Tak boleh. Kalau kita, walaupun kita benci kepada dia, tapi tetap kena berlaku adil. Hak benar kena kata benar. Makna ni Allah jelaskan, janganlah kebencian kepada satu kaum atau satu seorang itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Walaupun tak suka macam mana pun orang kita kadang-kadang dia tak suka pada seorang tu, orang lain sebab nak jatuhkan dia tu, maka dia akan tolong orang yang nak jatuhkan dia tu. Tak boleh tak boleh gitu. Tetapi hendaklah berlaku adil pada setiap orang, pada sesiapa sahaja pun. Nampak macam Nabi kata apa? Walaupun kepada anak-anak. Tu kita orang terdekat pada kita, anak-anak dan juga sahabat anda dan sebagainya semua. Baik. Jadi Allah kaitkan sini, ini Allah mengajar kita dalam masalah muasyarah. Dan muasyarah ni dalam masalah pergaulan, supaya dalam pergaulan juga berlaku adil lah. Tu ya. Janganlah kebencian kamu terhadap orang yang kamu musuh tadi menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Sebaliknya Allah pesan kepada kita dah. Ingat Allah sebut tu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah. Berlaku adil lah. Kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Yalah, kalau orang tu berlaku adil lah, maknanya apa? Sebab dia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lagi Allah Taala sukakan orang yang berlaku adil, Allah benci kezaliman.
seperti mana juga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iaitu Allah jelaskan berlaku keadilan itu akan mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Ya. Tetapi bila tidak melakukan adil, ini akan buat pada fujur. Fujur ni apa? Dosa-dosa macam-macam lah, kita faham lah. Tu dah. Baik. Jadi sebab tu apa? Dalam hal ni kita kena faham. Kadang-kadang kita rasa adil ni kita kepada orang lain. Kita orang lain. Baik. Kita juga kena berlaku adil pada diri sendiri. Allahu Akbar. Apa adil pada diri sendiri? Tu. Ya? Kena berlaku pada adil pada diri sendiri tak? Kalau kita lihat seperti dalam hadis tak? 3 orang sahabat mereka datang kepada salah seorang isteri Rasulullah, itu Aisyah radhiyallahu anha, bertanyakan tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Bila tiga-tiga ni dengar, Allah, ya. Jadi semuanya tengok mereka ni tak sampai tahap yang Nabi hebat tadi. Sampai hak seorang tu kata apa? Seorang tu dia kata apa? Dia akan solat sepanjang-panjang malam tak nak tidur. Tu. Nak solat sepanjang-panjang malam tak nak tidur. Kata. Dah, kemudian ada lagi seorang kata dah, dia tak nak kahwin. Sebab kahwin ni akan mengganggu tadi. Akan mengganggu apa? Amal ibadat dia. Hak seorang pula dia kata dia akan berpuasa berterusan. Puasa berterusan. Sebab apa? Nampak Nabi ni, amalan Nabi amat hebat sekali. Allahu Akbar. Tak apa ya. Baik. Selama mana perkara itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Nabi suruh berlaku adil, nampak? Pada diri sendiri pun saya nak cerita tu. Kalau berlaku adil. Ya, Nabi kata apa? Nabi jawab balik, ya. Nabi kata apa dah? Ya, aku qiyamul lail, aku tidur. Aku qiyamul lail, aku tidur. Aku kahwin. Seperti mana manusia biasa. Ada. Aku berpuasa, aku berbuka. Subhanallah. Itu makna apa? Berlaku adil kepada diri sendiri. Ya tak? Baik, begitulah kita tengok sekarang ni. Apabila seorang tu dalam hidup dia, dalam hidup dia dah banyak dengan dunia dia, sehinggalah akhirat dia jarang-jarang. Ini tak berlaku adil. Ingat tu. Sebab adil ni kena berlaku. Kita ada hak kita, hak kita pada diri kita, nampak tadi. Sebab tu Nabi kata apa? Likulli syai'in haqqun. Bagi setiap satu itu adalah hak. Wali ainin haqqun. Bagi mata pun adalah hak. Hak mata pun hak. Tu lokat dia lah. Hak mata apa? Macam tadi dah. Bukan kita malam-malam tak tidur terus. Ada waktu untuk tidur. Kena? Mata pun hak tadi. Bagi segala anggota semuanya ada hak, kena tunaikan hak tadi. Itu pada diri kita dah. Tu. Kepada isteri, kepada anak, kepada masyarakat, kepada kedua ibu bapa. Semua ada hak. Nampak? Kena berlaku adil lah. Semua berlaku adil mereka. Sebab tu Allah kaitkan apa? I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adil, maka ia lebih hampir kepada ketakwaan tadi. Baik, ini seperti mana kalau kita lihat seperti dalam surah An-Nur ayat 28, ba'dzu billahi syaitanir rajim. Hampir berdekat dalam Allah sebut, wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Dan jika dikatakan kepada kamu kembali sahajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu kembalinya kamu lebih bersih bagi kamu. Baik. Maknanya situ, apabila kita ni pergi ke rumah seseorang dah. Pergi rumah seorang kan, ada juga kita apa, setelah mana kemungkinan kita apa dah, hak tuan rumah tadi, ada waktu dia boleh layan kita, ada waktu dia tak ada masa kan. Maka dia suruh boleh balik tak? Maka Allah kata apa tu? Baliklah kamu masa tu. Sebab tu itu akan lebih baik apa? Lebih bersih bagi kamu. Bagi hati kamu sebagainya. Itu makna apa? Berlaku adil. Mana-mana saja pun. Tak? Sebab tu maka Allah sebut huwa aqrabu littaqwa ni, keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini kata ulama, ini termasuklah dalam bahagian yang berkaitan dengan apa? Bentuk segala perbuatan kita.
Nak perbuatan kita, ya. Iaitu janganlah sampai kita ni kita apa? Kerana berat sebelah. Berat sebelah kita tidak berlaku jadi ketakwaan tadi. Baik. Seperti mana juga penghuni syurga dalam ayat surah Al-Furqan ayat 24 Allah Taala firman, Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni syurga pada hari itu lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat istirahatnya. Tu ya. Jadi jadi maknanya sini adalah apa? Semuanya kena buat elok belaka. Baik, ini seperti mana yang pernah yang pernah dikatakan oleh isteri-isteri baginda SAW kepada Sayyidina Umar. Mereka buat perbandingan tak? Engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. Mereka hukumkan tak kepada Sayyidina Umar? Engkau lebih keras dan lebih kasar. Itu memang ada gitu tak? Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tu, nampak tak? Dia bukan kata buat pada tempat yang tak kenal. Tengok, sebab tu Nabi kata apa? Kalaulah ada Nabi selepas aku, Nabi kata Umar orang yang pasti. Nak katanya apa? Hebatnya Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Baik, kemudian Allah jelaskan semua tu. Tu. Wattaqullah dia, bertakwalah kamu kepada Allah. Tu lah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallah. Dan semua benda yang kita buat tadi, Allah sebut, Allah sebutkan benda tadi semua akan kembali kepada kita belaka. Kembali kepada kita lah. Sebab tu Allah sebut, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir. Khabir ni maha mengetahui. Iaitu Allah akan balas. Allah akan balas segala apa yang kamu kerjakan. Jadi maknanya setiap sesuatu yang kita lakukan dalam hati kita pun semuanya Allah Taala akan beri balasan nanti. Bukan Allah Taala biar begitu saja. Subhanallah. Ini keadilan Allah Taala sendiri. Subhanallah. Nampak tak? Ya? Allah Taala sentiasa berlaku adil kepada hamba-hambanya. Tak pernah Allah Taala berlaku zalim. Baik, walaupun kalau kita nampak kadang-kadang kita ni yang tak fikir tak? Kenapa Allah Taala bagi umat Islam susah? Kenapa orang kafir senang pada kita? Tak apa lagi saya kata, orang kafir senang, dia lupa Allah. Jadi orang Islam, nampak tak? Dia tak berapa nak kita kata kaya benar tu sebab dia boleh ingat Allah Taala. Bayangkanlah kalau semua kaya belaka. Takut jadi macam apa? Macam Qarun pula. Nampak? Semua dah sibuk dengan harta benda belaka. Tak sempat lagi nak datang masjid, tak sempat lagi nak duduk kuliah, tak sempat lagi nak buat amal ibadat. Allahu Akbar. Itu tak nak ya. Okey, baik. Jadi maka selepas itu Allah Taala jelaskan dah. Allah jelaskan tadi Allah akan balas setiap perbuatan hamba-hambanya tadi. Baik. Kemudian Allah jelaskan ini tengok ayat seterusnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ini janji Allah SWT kepada apa yang kita lakukan tadi. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah menjanjikan kepada orang beriman. Orang beriman pertama sekali beriman dengan Allah Taala Rasulnya. Tak cukup lagi. Wa amilus solihat. Allah kaitkan dan beramal soleh. Ya, kena beramal soleh. Tu. Apa yang Allah nak bagi? Lahum maghfiratun. Ada dua perkara. Allah akan bagi dah. Yang pertama Allah sebut, mereka beriman beramal soleh, mereka akan mendapat pengampunan. Pengampunan iaitu bagi dosa-dosa mereka. Kita fahamlah. Kita ni manusia, tak pernah seorang pun yang terlepas daripada dosa. Hanya para anbiya alaihissalam, mereka ini maksum sebab Allah pelihara mereka. Jadi Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala nak bagi apa? Pengampunan. Pengampunan daripada dosa-dosa. Subhanallah. Kita faham bila orang tu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, insya-Allah
akan selamatlah daripada azab Allah Subhanahu taala. Yang kedua, subhanallah. Banyak biasanya Allah bukan bagi satu ya, Allah bagi lebih, tapi ini Allah sebut dua perkara dalam ayat ni. Tempat lain banyak lagi. Ada. Maghfiratun, baik yang kedua, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Baik, kemungkinan kita terfikir, oh pahala ada kecil pada besar juga. Baik, di sini Allah SWT buat perbandingan. Dan kita buat apa-apa semua dapat pahala. Benda yang baik semua dapat pahala belaka. Tapi Allah sebutkan pahala yang besar ini ditafsirkan oleh semua ulama, tak lain tak bukan, iaitu nikmat yang paling hebat sekali, syurga Allah. Itu paling besar sekali ya. Syurga Allah SWT. Iaitu syurga yang merupakan rahmat kepada hamba-hambanya yang soleh, yang beramal. Yang beriman, beramal soleh tadi. Dan semua itu tidak akan dapat dicapai. Tidak akan dapat capai dah. Nak masuk syurga ni, dengan amalan apa sekalipun. Dengan amalan bukan dapat, tetapi semata-mata dengan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu taala. Namun demikian Allah kaitkan juga orang yang baik akan dibalas baik. Jadi mana apa? Pertama orang beriman. Sebabnya lawan iman kafir, itu Allah yang murka, Allah benci pada mereka. Yang keduanya beramal soleh, itu sebagai untuk meningkatkan darjat mereka dalam syurga Allah SWT. Baik, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan soleh itu sebagai apa? Asbab. Sebagai asbab untuk meraih rahmat, kurniaan, keampunan, keredaannya. Jadi itulah yang kita kena lakukan. Jadi semuanya itu adalah hak daripada Allah Ta'ala, miliknya. Allah nak beri syurga pada siapa pun, itu adalah hak Allah SWT. Namun Allah SWT tidak pernah memungkiri janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya itu pasti Allah Ta'ala akan kotakan apa yang Allah janjikan itu. Kita tengok satu lagi sebab dia kapuh pada ayat tadi. Ini perbezaan dengan orang yang bertakwa tadi. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Jadi Allah Ta'ala tekan ayat-ayat Allah Ta'ala tadi untuk kita mengimaninya, untuk kita yakin itulah yang Allah Ta'ala nak, itulah apa yang Allah nak berikan kepada kita tadi. Jadi sini Allah bagi peringatan. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir. Sebab mereka ni beza pada orang tadi. Orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Mendustakan ayat sebab pertama kali orang kafir mereka tolak tu ayat Quran. Kita hari ni pun janganlah. Setengah orang tu dia buat doa je. Sebab ni Al-Quran, kadang-kadang kita apa? Menolak ni mungkin menolak dengan mulut, tapi takut menolak dengan hati pula. Tu semua akan menyebabkan apa? Nanti jadi kufur yang dia pun tak tahu. Allahu Akbar. Baik, antaranya kita menolak manusia ni biasanya bentuk perbuatan. Cuba tengok, Allah Ta'ala perintahkan, aqimus solat, dirikanlah solat, tapi tak semayang. Bila tak semayang, tu makna apa? Dia menolak bentuk perbuatan. Walaupun hati dia terima apa? Solat itu wajib. Mulut dia kata apa? Islam mewajibkan solat. Dia tahu kan? Okey. Jadi Allah sebut, adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni neraka. Sebab tadi Allah ceritakan penghuni syurga. Allah kaitkan apa? Takwa ya. Takwa yang boleh banyak dia. Tu. Baik, ini merupakan keadilan daripada Allah. Mengikut kepada kebijaksanaan hukum daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak menzalimi manusia. Tengok dalam Quran besar Allah sebut dah. Innallaha la yadhlimuna an-nasa syai'a walakinna an-nasa yadhlimuna anfusahum. Allah sebut dalam Quran berkali-kali. Allah Ta'ala tidak menzalimi sesiapa pun di kalangan hamba-hambanya, tetapi manusia lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Betul lah. Tahu benda itu wajib, tak buat. Tahu benda itu dilarang, itu yang dia buat. Salah siapa? Salah manusia itu sendiri. Sebab ikut nafsunya. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, jadi kita sekarang itu dahulu. Kita ingatlah,
Ini antara yang Allah sebutkan. Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada orang beriman tadi, iaitu dengan balasan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian apabila manusia itu kufur, mereka menolak ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan kata lain tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka lah yang rugi. Mereka tidak akan diberi balasan yang baik. Sebaliknya Allah sebut apa? Tempat mereka adalah neraka, tak ada lain. Hanya itu tempat mereka tadi. Jadi insyaAllah sekali itu dahulu, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pencerahan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, dapat kita jadikan panduan untuk kita amalkan, dan dapat kita wawarkan pula kepada yang tiada di sini. Walahuna aqulu qawli hadza, astaghfirullah walakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kiranya ada sebarang pertanyaan. Kalau ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Wallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar masakin. Allahumma danskal khairan ma sabqa ibadika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'ad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fis sirat wa adkhilna al-jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. Allahumma fi lima tuhibbu wa tarda. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله